Malahan saya dengar juga tadi satu culipan daripada dalam media sosial Malaysia Gazette memaparkan ucapan. Tak lama lah, saya ingat dalam 1 minit ke 2 minit, ucapan mantan Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam. Beliau mengingatkan bahawa pimpinan kerajaan harus berusaha menangani masalah ekonomi rakyat. Katanya bahawa rakyat ini untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rakyat boleh bertahan lagi, boleh bersabar. Sebab rakyat pun faham apa yang berlaku di seluruh dunia. Tetapi kalau dibiarkan berlerit-leritan, berpanjang-panjangan, berapa lama nak rakyat yang tertekan oleh kesan ekonomi yang sebegini teruk, mereka yang berada dalam keadaan yang cukup getir, secara tentulah mereka akan meledakkan amarah nanti. Itu peringatan Tun Musa Hitam selaku mantan Timbalan Perdana Menteri. Sebab tu beliau menasihatkan. Dia kata, anak anda Rafizi, kena ingat, rakyat boleh tunggu 3 tahun, 3 bulan. Paling-paling lewat pun 5-6 bulan. Selepas itu, nanti rakyat akan meledak. Itu kata Tun Musa Hitam. Bagi saya ada kebenarannya. Jadi pak-pak menteri ini kena melaksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Sekarang ni sebab kena ingat kerajaan perpaduan yang dipacu oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, matlamatnya apa? Adalah untuk menangani derita rakyat. Serapek Saudara Nina, dia kata menteri tengah duk sibuk bagi ceramah pilihan raya. Sepatutnya soal pilihan raya lah. Tugas utama untuk rakyat. Sebab kamu dibayar gaji daripada hasil percukaian daripada poket rakyat. Rakyat mengharapkan sesuatu sentuhan demi kebaikan mereka. Dan anda harus jujur pada rakyat. Apa yang anda lafazkan waktu memegang jawatan, anda lafazkan di hadapan Duli Yang Maha Tuan Agong, bersumpah dengan nama Allah akan melaksanakan tugas sebaik mungkin, memelihara rahsia kerajaan dan membangunkan negara, mempertahankan apa yang ada, prinsip-prinsip rukun negara dan juga perlembagaan. Perlembagaan kita memperlihatkan mesti dibela setiap rakyat. Jadi sebagai menteri bukan mudah. Jangan seronok saja. Saya khawatir kerana mereka yang sebelum ini tak pernah jadi menteri. Tambah-tambah lagi anak-anak muda. Ya, saya ataupun dulu sekejap jadi menteri, tidak jadi menteri, dan masuk balik sebagai menteri. Kadang-kadang mereka alpa. Jadi tugas kita lah. Tugas saya untuk mengingatkan pimpinan. Kena ingat bahawa harapan rakyat begitu tinggi. Sebab rakyat dah begitu lama sangat rakyat menanggung derita yang teramat parah. Poket semakin kempis, harga barang semakin mahal. Sedangkan kalau kita tengok petani-petani pula menyatakan bagaimana mereka nak menghasilkan. Sayur-sayuran apa semua akhirnya dibuang kerana masalah orang tengah. Ini perlu ditangani. Persoalan ini bukan main-main. Saudara Wan Zahrah Ali, dia kata kalau pandai sangat jadilah menteri. Saya bukan. Saudara Johan Abraham, saya bukan nak jadi menteri. Saya cuma memberi kritikan. Sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara, bukan saya nak marah menteri. Tidak, saya menzahirkan harapan kita. Sebab apa yang dinyatakan oleh Tun Musa Hitam juga menyedarkan saya ada kebenarannya. Saudara, kadang-kadang kita ni masalahnya bila orang bagi teguran, orang bagi kritikan, kita menganggap itu sebagai musuh. Macam mana pula musuh? Kerana parti saya adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Kita sama-sama mau menangani. Kalau sesuatu berlaku pada kerajaan perpaduan ini, tentu juga ia akan menyangkut tentang warga UMNO. Ini keadaannya, saudara. Kita tak boleh main-main orang kata sweep everything under the carpet. Mungkin, saudara, bagi saya lah, saya memberi pandangan ini, lain tak ada, saudara. Saya kekhawatiran saya itu saja. Soalnya sekarang ni, macam tadi pagi tadi saya berbual dengan teman-teman kalangan kami warga veteran. Kita bimbang. Soalnya contohnya macam tangkapan demi tangkapan berhubung dengan rasuah, tapi orang yang memberi itu akhirnya hilang. Akhirnya menjadi crown witness ataupun sebagai saksi kepada pendakwaan. Sedangkan dalam hukum dia dua-dua kena. Itu saja, bukan kita nak kritik, tidak, saudara. Rakyat jangan perlu bagi cadangan yang membina pada pak-pak menteri. Saudara Jaka Linglong,
Rakyat juga perlu bagi cadangan yang membina pada Pak Menteri. Ini bukannya kritik, ini bukannya kita nak marah, kita nak hamburkan. Saudara boleh lihat, saban malam bila saya menegur, tak adalah saya nak maki hamun macam orang lain. Saya dengan kata-kata yang celupar, tidak. Saya memberi teguran, sudah Firdaus, betul. Saya beri teguran hanya untuk kebaikan rakyat. Bagi saya, lain tak ada. Asalkan kehidupan rakyat, kebajikan rakyat dipertahankan dan dibela, saya akan bersama dengan anda. Tapi kalau kehidupan rakyat dineglect ataupun diabaikan, tentulah saya akan terkesan. Sebab saya adalah kalangan, golongan rakyat marhain. Saudara Kamarudin Kurin, tak payahlah kita bercakap. Kita berbalah isu tentang UMNO, DAP dan sebagainya. Bagi saya apa isunya? Tak ada apa pun. Kita kadang-kadang membina sesuatu yang tak betul. Kita menyokong Parti Perikatan Nasional kononnya. Sedangkan semua mereka tu biasa bekerjasama dengan Parti DAP. Sedangkan UMNO bukan dia bekerjasama dengan DAP. UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan, di mana dalam Pakatan Harapan itu adanya amanah, adanya keadilan, adanya DAP. Kenapa disantun antara UMNO dengan DAP semata-mata? Ini yang tak betul dan akhirnya memusingkan fikiran rakyat. Saya melihat benda-benda begini satu kezaliman saya lihat terhadap Parti UMNO. Kita dengan penuh menyantuni asalkan untuk kebaikan. UMNO dah berusaha. Bukan tak berusaha untuk legasi ataupun untuk lestari kepentingan rakyat, kita mewujudkan muafakat nasional. Tapi UMNO dikhianati. Itu keadaannya, kita kena lihat benda begitu. Jangan kita lemparkan segala kesalahan. Dan kehadiran UMNO dalam kerajaan perpaduan ini, bukan kita nak suka-suka masuk. Bukan kita nak mengending. Tidak. UMNO melihat waktu saat negara yang tidak boleh membentuk kerajaan. Apabila kerajaan parlimen tergantung. Bahawa perlu UMNO ini tampil ke hadapan untuk menyelamatkan suasana negara. Jadi janganlah saudara menuduh UMNO jilat DAP. Ini satu pembohongan. UMNO tak pernah, kita tak pernah menyembah DAP, tak pernah menjilat. Tapi apa salah kita nak berbaik? Apa salahnya? 60 tahun lamanya. Apakah kerana DAP itu dilihat sebagai mewakili parti satu kaum yang lain? Berapa lama UMNO memikul MCA? Berapa lama UMNO memikul MIC? Tak ada masalah, saudara. Saudara Mohd Syarif, betul lah malam tadi jenuh Datuk Lokman cakap benda yang sama. Saya tak maulah repeat benda yang sama, tapi kadang-kadang bila saya tengok, bila saya lihat teman-teman yang menghantar kiriman dalam ini, seolah mereka tak faham. Masih lagi isunya antara UMNO dengan DAP. Mana ada? Antara UMNO yang mengepalai Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Parti Keadilan. Ini kena jelas lah, saudara. Janganlah kita mewujudkan sesuatu benda sikit ini. Ini menuduh sedap, saudara. Tapi realitinya bagaimana? Dan saya melihat juga kadang-kadang, saudara, bila kita melonjakkan pandangan, tak mahu orang tu, tak mahu orang ni, saya nak tanya satu saja. Nak tunggu siapa? Okey, buat pilihan raya. Apakah rakyat akan memilih? Kalau rakyat menghukum lagi, tak boleh bentuk kerajaan, macam mana? Jangan kita fikir, jangan kita buat kerja Tuhan. Saya selalu bercakap, jangan kita buat kerja Tuhan. Bagaimana apa yang berlaku di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang. Saudara, ini akan mengalami pilihan raya dalam masa selewat-lewatnya bulan Ogos. Kalaulah Dewan Negeri dibubarkan, 6 negeri ini dibubarkan Dewan Undangannya pada 25 Jun nanti, tempoh sebulan. Selalunya SPRM tidaklah membuat pilihan raya dalam tempoh seminggu, tidak. Sekurang-kurangnya tempoh sebulan. Sebulan lepas itu, kalau 25 Jun, mana 25 Julai ataupun awal Ogos, maka diadakan pilihan raya. Kena jelas juga, saudara, pilihan raya kali ini adalah lanjutan dari pilihan raya umum. Dulu kita buat pilihan raya umum, tapi 6 negeri ini tak mahu diadakan sekali. Adakan berasingan. Okey, kita terima, tak ada masalah. Dan bila nak menghadapi pilihan raya ini, tentulah masing-masing dengan agendanya. Tetapi saya melihat, lain tak ada. Agendanya semua masing-masing nak menang. Tak ada masalah. Itu amalan demokrasi. Saya selalu menegur, teguran saya tak mau tegur lah soal pimpinan di sebelah sana. Buat apa saya nak bercakap orang sana? Soal dia nak saman orang tu, nak saman orang ini, itu masalah mereka. Saya selalu menegur pimpinan saya. Saya harus mengharapkan, sebab saya orang UMNO. Terus terang saya katakan, saya tak mau melihat saudara Maisa, PRN kalau kalah, kena ada strategi mantap dan tuntas lah untuk PRU 16. Terpulanglah saudara. Dia sejak Afwa Jeff,
Tak payahlah, saya tak sukalah. Memang saya tengok, dulu selama ini orang menuduh bahawa Presiden UMNO kluster mahkamah. Orang UMNO kluster mahkamah. Sekarang ni siapa yang kluster mahkamah? Jadi tak payah nak kita bangkit-bangkitkan soal itu, saudara. Yang penting sekarang ni kita akan menghadapi pilihan raya ini yang ke-15 di peringkat 6 buah negeri. Okey, kita tumpukan pada Kedah. Contoh di Kedah. Saya selalu mengatakan di Kedah, siapa calon yang seandainya kalau UMNO dapat menang, siapa yang nak mentadbirnya? Siapa calon menteri besar? Bagaimana pembagian kerusinya? Sebab kali ini, tentulah pilihan raya di Kedah. Khusus dari segi negeri Kedah saya dulu, saudara. Tentulah pembagian kerusinya. Sebab Datuk Samsuri, Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Samsuri di Terengganu tadi dia buat menjelaskan bahawa pihak calon-calon ataupun parti Perikatan Nasional telah pun dan bakal menetapkan calonnya dalam 25 bulan ni. Kerana 25 Jun nanti 25 Julai nanti akan ditetapkan 5 bulan 5 Jun. Minta maaf saudara, 5 Jun maka calon-calon mereka telah pun diperhalusi dan dimutamatkan. Bagaimana dengan UMNO? Dulu Kedah itu UMNO yang menerajui kepimpinannya. Tapi hari ini dalam Pakatan Harapan, dalam Kerajaan Perpaduan ada UMNO, ada Amanah, ada juga Parti Keadilan. DAP saya ingat paling tinggi pun kursi Dialog Star, saudara. Tak mana pun Dialog Star satu, mungkin juga di Sungai Petani, mungkin sebab taburan penduduk di situ. Jadi pembagian kursi bagaimana? Dan kalaulah UMNO nak menjadi pemimpin menerajui kerajaan di Kedah, siapa calonnya? Saya semalam saya dah sebutkan agar pimpinan UMNO, pimpinan tertinggi UMNO hendaklah mengenal pasti dari awal. Saya tahu Presiden akan mengemukakan lagi. Dia orang degil, saudara. Dia berlapang dada, dia akan tetap lagi akan mengemukakan calon-calon muka baru, saudara.